paparan variable view. Okey, untuk mengisi variable view, kita perlu sediakan soal selidik ya, soal selidik. Okey, untuk dapatkan soal selidik, anda boleh buka Google Classroom. Okey, di bahagian soal selidik kajian, klik soal selidik. Okey, pastikan anda sedia dengan soal selidik kerana kita akan mengisi variable view ni berdasarkan soal selidik. Okey, kemudian di bahagian search, okay, sila type SPSS. Saya menggunakan SPSS version 22, jadi double klik. Kena sabar menunggu ya. Okay. Bila dah dapat paparan sebegini, klik new dataset. Okay. Bila keluar new dataset, kat bawah ni ada data view dan juga variable view. Klik pada variable view. Okay. Untuk masukkan variable view, variable adalah item-item yang terdapat dalam soal selidik. Termasuklah maklumat demografi. Jadi cuba refer soal selidik. Kita isi maklumat demografi dulu ya, iaitu latar belakang responden, iaitu jantina, okay, umur, bangsa, pengkhususan, jenis sekolah dan juga tempoh berkhidmat. Okey, tempoh berkhidmat. Okey. So, klik edit, klik insert variable. Jadi pada kolom pertama ni sila isikan maklumat latar belakang responden yang pertama, iaitu jantina. Okey, type-nya adalah dia akan keluar automatically numeric kerana kita akan menggunakan value dalam bentuk angka. Okey, bit ni adalah kelebaran kolom untuk nama dan juga label lah. Decimal jika terdapat nombor perpuluhan, biasanya kita tidak akan menggunakan nombor perpuluhan untuk mengisi data kajian. Okay, label adalah nama yang awak hendaki dalam paparan output masa nak analisis. Okay, katakan jantina kan. Kalau you tak nak tukar nama jantina tu, jantina lah. Tak perlu nak tulis, tak perlu nak gantikan perkataan jantina ni. Okay, katakan you nak lebih simple kan. Okay, JNTN. Sebenarnya tak perlulah kalau label tu biar dia lebih jelas. Jadi biarlah dia dalam bentuk jantina. Okay, kat bahagian ni di mana apa yang awak isi kat bahagian nama ni akan keluar dekat paparan variable dekat data view. Okay, apa yang awak isi kat label akan keluar pada output. Output adalah semasa setelah awak analisis. Okey, kalau tak isi maknanya benda yang sama yang akan keluar dekat bahagian output. So, bila kita nak perkara yang sama, jadi kita biarkan kosong. Value ni adalah value yang awak akan isikan dalam data untuk contohnya untuk katakan jantina ni kita beri dua pilihan, perempuan dan lelaki. Jadi apa yang kita isi kat value adalah kita memberi nilai 1 untuk perempuan, okay, X, dan juga nilai 2 untuk lelaki, okay, X. Okay, yang lain biasanya adalah line ni
data kajian tu nak ke tepi, ke tengah ke dan sebagainya. Okey. Measure biasanya kalau data demografi adalah nominal. Okey. Seterusnya adalah umur. Okey, umur. Okey, umur kita ada berapa pilihan? Kita ada 4 pilihan. Jadi, value pertama, satu adalah untuk 20 hingga 29 tahun. Nombor 2 adalah untuk 30 hingga 39 tahun. 3 adalah 40 hingga 49 tahun. Seterusnya 4, 50 tahun ke atas. Seterusnya klik OK dan pilih measure sebagai nominal. Okey, data nominal. Seterusnya adalah bangsa. Bangsa. Okey. Bila tengok soal selidik adalah bangsa. Okey, bangsa terdapat 4 pilihan. Betul tak? Satu adalah Melayu, dua adalah Cina, tiga adalah India, empat adalah lain. Okey, dan klik OK. Terusnya nominal. Okey, item yang keempat dalam soal selidik adalah penghususan mata pelajaran. Okey, kalau panjang kita gunakan nama singkat aja. Okey, kita namakan sebagai option. Okey. Option. Kita ada 6 option. 1 BM, add. 2 BI, add. 3 Maths, add. 4 Science, add. 5 Pendidikan Islam, add. 6 lain. Pastikan apa yang awak tulis ni mengikut susunan dalam borang soal selidik ya. BM, BI, Math, Sains, Pendidikan Islam, lain-lain. Seterusnya, maklumat yang kelima adalah jenis sekolah. Okey, kita ada 3 pilihan. Okey, jangan lupa nak pilih measure data nominal. Seterusnya adalah sekolah. Okey. Maknanya kita ada 3 pilihan. Satu adalah SK. Dua adalah SJKC. Tiga adalah SJKT. Okey. Asalkan apa yang awak masukkan dalam label ni awak faham ya. Okey, jangan pula masukkan perkara yang awak tak faham. Okey. Seterusnya nombor 6 adalah cuba tengok balik dan nombor 6 adalah tempoh berkhidmat. Okey, kita ada 5 pilihan. Okey. Pilih balik 5 pilihan. Okey, iaitu tempoh. Simple lagi tempoh. Okey, you nak selang kat sini tak boleh ya. Tak boleh. Okey. Jangan ada selang. Kalau you nak bezakan boleh tapi you gunakan underscore. Okey. Underscore. Tempoh perkhidmatan. Okey.
Okay, maknanya kita ada 5 pilihan. Satu adalah 0 hingga 5 tahun. 2, 6 hingga 10 tahun. 3 adalah 11 hingga 15 tahun. 4, 16 hingga 20 tahun. Seterusnya nombor 5, lebih daripada 20 tahun. Kemudian klik OK dan pastikan pilih data nominal. Data nominal ya. Okey dah. Sekarang kita akan isikan berkaitan dengan item bagi pemboleh ubah. Dalam source lidik yang saya berikan, saya hanya pilih satu sahaja pemboleh ubah iaitu kemahiran ICT. Maknanya item-item ni, ada 15 item ni adalah untuk satu pemboleh ubah. Maknanya kita akan isikan semua item-item ni. Okey, skala yang saya gunakan adalah skala Likert iaitu daripada 1 hingga 5 ranking lah, maknanya ordinal. Okey, ingatlah satu pemboleh ubah terdapat 15 item. Okey. Bagaimana nak isikan item? Okey, item pertama adalah kemahiran ICT pertama. Okey. Lepas tu yang ni sama. Apa yang kita isikan dalam value labels adalah skala. Okey, skala 1. Okey, apa makna 1? Tidak pernah. Betul tak? Cuba tengok balik. Okey, salah. Tidak mahir, kurang mahir. Okey, maknanya salahlah, bukan tidak pernah. Tidak mahir. Okey, nombor 2, kurang mahir. Berkaitan dengan kemahiran kan, jadi kita kenalah guna mahir. Ketiga, sederhana mahir. Seterusnya, nombor 4. 4 adalah mahir. Nombor 4 adalah mahir. Seterusnya, nombor 5, sangat mahir. Okey, klik OK. Okey, mungkin dekat label ni, mungkin you nak letak, kalau you nak lebih jelas dalam output, mungkin you boleh letak kemahiran ICT 1. Okey, kemahiran ICT 1. Okey, seterusnya you teruskan sampai kemahiran ICT 2 sehinggalah kemahiran ICT dalam 15. Dalam kolom values ni, benda ni skala tu berulang. 1 adalah untuk tidak mahir. 2 adalah untuk kurang mahir. 3 adalah untuk sederhana mahir. 4 adalah untuk 4 adalah untuk mahir. Dan 5 adalah untuk sangat mahir. Okey. Katakan terdapat kesalahan macam ni kan, dia join. Pilih balik, klik pada tempat yang kita buat kesalahan. Okey, you adjust. Lepas tu pilih change. Okey, kalau ada yang salah, you boleh klik tempat tersebut, you boleh remove. Contohnya katakan nombor 5 ni saya silap. Okey, remove aja. Lepas tu type balik benda yang betul lah. Okey, sangat
mahir. Maknanya last change operation was not completed with this checklist. Okay, okay. Tidak mahir, kurang mahir, sedara mahir, mahir kan? So, nombor 5 sangat mahir. Lepas tu klik OK. Boleh? Okay. Okay. Dalam bahagian measure ni, untuk item, bila kita dah mula menggunakan skala Likert, okay, kemahiran ICT 2. Okay, apabila kita dah mula gunakan skala Likert, okay, kena pilih ordinal. Maknanya dia ada ranking. Okay, skala Likert tu mempunyai ranking. Jadi kita kena pilih ordinal. Sama ada nominal ataupun ordinal. Okay, boleh teruskan sehingga kemahiran ICT 15. Okay, kenapa saya isikan label supaya dalam output tu jelas. Okay, apakah item tersebut? Kemahiran ICT 3. Okay, value sama, masukkan skala kita. Jadi skala tu awak perlu hafal lah. Satu tu tidak mahir. 2 kurang mahir. 3 sederhana mahir. 4 mahir. 5 sangat mahir. Okay, add then klik OK. Bila you dah isi semua, you akan dapat paparan sebegini. Okay. Okay, tutup ya semua paparan yang tidak digunakan supaya tidak menyemak. Okey, cuba buka kat bawah ni, you akan dapat variable view. Contohnya beginilah. Okey, maknanya semua perkara ataupun maklumat demografi adalah data nominal, manakala item-item bagi pemboleh ubah yang menggunakan skala Likert kita consider sebagai data ordinal. Boleh? Okey, cuba isi data dalam variable view data pula. Cuba isi perkara-perkara penting daripada soal selidik. Orang soal selidik tu dalam variable view. Okey, dan cuba dapatkan paparan sebegini. Okey. Bila kita dah isikan variable view, bila awak klik data view, awak akan nampak okey, kolom-kolom ni telah dipenuhi dengan perkara yang kita isikan di bahagian variable view. Nampak tak? Okey. Jadi jelas kan macam mana kita nak isi variable view sebelum mengisi data kajian. Okey.